Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni insyaAllah akan buat sharing sikit berkenaan dengan macam mana kita nak start online business ni. Okey, saya akan bagi tahu dengan secara simple, dan benda ni step-step ni budak sekolah pun boleh buat. Tak kira lah siapa pun, budak you ke budak sekolah ke, semua boleh buat. Okey, first kali saya akan cuba simplifiedkan benda ni. Okey, first kali kalau kita nak buat online business ni, first kali kita kena survey market. Lepas tu step kedua, kita kena cari supplier kepada produk. Yang ketiga, macam mana kita nak letakkan harga untuk produk tu. Yang keempat, kita buat marketing. Yang kelima, mesti kita kena buat customer engagement and feedback. Okey, dalam market survey ni, first kali kita kena check trend. Okey, kita kena check trend, trend pasaran sekarang. Orang nak beli ke arah benda apa. Okey, dan dalam trend ni, kita kena tengok apa yang sesuai untuk beberapa faktor lah. Faktor budaya, faktor umur, faktor jantina dan juga faktor lokasi kawasan tu. Lepas tu juga kita kena check apa yang ada dalam market kita lah. Gadget ke, fashion, accessories ke, food or toys. Dan benda ni semua sebenarnya kita boleh check trend ni. Untuk trend ni kita boleh check dalam Lazada, dalam Shopee, dalam Mudah.my, dalam marketplace. So kat sini kita tengok apa yang orang jual dalam pasaran, dan kita tengok apa barang yang demandnya tinggi. So daripada situ kita boleh cuba orang cakap narrowkan apa barang yang kita boleh jual. Dan juga kita kena check apa yang demand, permintaan daripada market ni. Tapi demand tu orang cakap demand kepada barang yang mana penjualnya kurang juga. Kita boleh pilih kategori gadget. Contohnya kita boleh pilih phone, accessories, komputer ataupun barang-barang orang cakap yang berteknologi tinggi lah juga. Pasal kalau kata fashion, kita boleh tengok tudung, boleh tengok baju, boleh tengok seluar. Lepas tu, barang tu mestilah something yang orang cakap boleh selesaikan masalah. Contohnya kalau kata kita nak jual something yang demand tinggi, contohnya bag. Okey, bag ni boleh selesaikan masalah orang untuk letak bag, untuk letak laptop contohnya. Tudung tu contohnya orang minta kepada barang tudung yang tak perlu nak iron. Kalau kata wallet ni mestilah yang orang cakap nak yang fashionable. Pasal kalau kata orang muda sekarang, trend sekarang, demandnya yang tinggi, dan orang cakap trend orang sekarang selalu bawa power bank dengan phone. So mungkin kita boleh offer sling bag untuk diorang ni. Lepas tu, produk yang kita nak jual tu mestilah produk yang kita tahu sangat-sangat. Sebabnya apa yang kita nak jual tu bukan hanya produk, tapi kita akan jual value, knowledge pasal produk tu juga. Supaya kita boleh senang nak explain dekat orang yang nak membeli tu. Dan biasanya benda-benda yang kita nak jual ni mestilah benda yang kita minat dan juga kita tahu detail. Lepas tu barulah kita boleh fokus kepada barang apa yang kita nak jual tu. Tapi untuk first trial, kita jangan pilih banyak barang. Kita pilih satu ataupun dua barang, dan juga kuantiti dia pun satu ataupun dua je. Tujuannya adalah untuk buat test market. Kemudian kita nak cari supplier. Okey, untuk cari supplier kepada produk ni, okay, contoh yang macam pernah saya buat sendiri, sling bag, lepas tu pen drive, semua tu saya cari offline dan juga online. Contoh kalau online, saya banyak cari dekat Lazada ataupun Shopee, terutamanya bila diorang ada buat sale. So kat sini kita boleh ambil produk dengan harga murah lah. Tapi tak kisahlah kalau siapa yang nak buat jual produk tu, dia nak ambil kat offline pun tak kisah. Dan juga kita boleh decide sama ada kita nak ambil dekat kilang ataupun kita ambil dekat retailer biasa. Selain pada tu, kita boleh juga jadi dropship. Tapi macam saya sendiri, saya kurang prefer sebabnya banyak risiko kepada kita kalau HQ buat masalah ataupun dia lambat respon bila untuk post barang kepada klien lah. Okey, bila kita nak decide offline ataupun online, kita kena tengok pada harga mana yang lagi murah, time factor, okey, mana yang lagi cepat sampai dekat kita, quantity, okey, online ataupun offline yang boleh offer kita yang harga banyak. Benda-benda ni semua kita boleh check dekat Facebook, dekat Instagram, dekat laman web Lazada, Shopee ke, Mudah.my, Facebook Marketplace. Dan juga kita boleh tengok kalau dekat website tu, website tempatan ataupun overseas punya. Lepas tu biasanya kilang ni memang dia akan ada minimum quantity order lah. Kalau kata retailer ni ambil 1-2 pun tak kisah. So untuk first trial yang kita nak jual barang ni, ambil dekat retailer pun tak ada masalah. Kemudian nak jadi dropship pun boleh je, tak kisah pun offline ataupun online. Dropship ni kita buat iklan, kita jual barang, kita ambil payment, kemudian kita forwardkan dia punya payment tu kepada HQ. Kita forwardkan detail klien tu kepada HQ. So HQ yang akan post barang tu dekat klien. Tapi risikonya kalau kata HQ buat dia kerja tak efisien, dia lambat post, kita sebagai dropship yang akan kena marah dengan customer.
Kemudian bila kita nak letak harga, first kali sebelum kita letak harga tu, barang yang kita beli tu mestilah kita kena compare harga daripada pelbagai supplier. So supplier tu sama ada offline ataupun online tak kisahlah, tapi kita boleh pilih yang harga paling murah tapi kualiti dia okey. So untuk letak harga tu, first kali memang kita kena letaklah harga kos dia. Lepas tu campur dengan profit margin yang kita nak. Contoh macam yang saya pernah buat sebelum ni, saya ambil bag dengan harga RM9 contoh. Saya markup margin untung RM10. So saya jual dengan harga RM19. So kalau kata saya nak untung lagi sebenarnya, saya boleh tambah lagi untuk shipping ataupun COD charge. Tapi macam saya sebelum ni saya jual free shipping saya charge, tapi COD ni free je untuk sekitar tempat saya lah. Kalau luar kawasan tu memang saya akan charge lagi RM5 untuk COD charge. Lepas tu untuk marketing tool ni, kita boleh marketkan je dekat Facebook ke, dekat Facebook page ke, Facebook Marketplace ke, Shopee ke, Lazada ke, Mudah.my ke, Instagram ataupun WhatsApp group, tak kisah apa mana-mana. Tapi yang saya buat, yang saya nak paling simple sekali, saya buat dekat Facebook Marketplace dengan Mudah.my je. Untuk siapa yang nak berniaga dekat Shopee, Lazada, bagi saya untuk permulaan ni, elakkan Shopee, Lazada. Sebabnya bila kita jual barang kita dekat dalam Shopee, Lazada, kalau ada customer yang beli, duit tu tak akan masuk direct pada kita. Sebabnya Shopee dengan Lazada ni, dia pegang dulu duit kita tu untuk provide warranty untuk customer. So bagi saya, the best way untuk start business online ni, jual dekat Marketplace ataupun Mudah.my je, ataupun Instagram, yang mana kita boleh jual dan juga kita boleh dapat duit dengan kadar segera. Sebab kita nak rolling untuk first ni, memang kita tak ada modal yang besar lah. Dan juga Mudah.my ni memang dia ada trik dia, macam mana kita nak jual, dan iklan kita selalu up. So customer memang akan tengok lah benda tu. Dan saya sendiri pun, saya guna Marketplace dengan Mudah.my ni, bagi saya boleh dapat 100 sehari. So memang tak ada masalah sebenarnya, janji kita usahalah. Sebab untuk Marketplace dengan Mudah.my ni, dia punya cara untuk iklan tu agak tricky sikit. So memang kita kena pandailah yang dekat situ. Tapi untuk simpelnya, dekat Mudah.my dengan Marketplace, memang kita boleh iklankan barang kita tu, tak ada masalah pun. Kemudian, yang step ni, customer engagement and feedback. Lepas kita jual barang tu, first kali memang kita kena sentiasa keep in touch dengan diorang. Kita kena tanya barang diorang tu, yang diorang terima ke, ataupun yang diorang pakai tu, diorang puas hati ke tak. Tujuannya supaya kita baik dengan diorang. Lepas tu kita boleh update barang baru yang kita jual untuk diorang. Lepas tu mungkin kita boleh offer discount sikit untuk diorang kalau diorang beli lagi barang dengan kita lepas ni. Kemudian kadang-kadang tu customer dia dah tahu dah barang yang kita jual tu mahal sikit daripada online punya market. Tapi diorang sanggup beli dengan kita. Yang pertama, kita ada produk dulu. Contoh, kalau beli bag dekat Lazada ataupun smartwatch dekat Lazada, contoh harga smartwatch lah. Contoh dekat online, dalam Lazada kita boleh dapat dengan harga RM70. Tapi bila kita jual dekat COD secara offline ni, kita boleh offer dekat Mudah.my ataupun Facebook Marketplace, kita boleh jual dengan harga RM90 ataupun RM100. Customer kadang-kadang memang dia dah tahu dah harga dekat Lazada memang murah, tapi dia nak beli lagi dengan kita, mungkin sebab antara faktornya, dia rasa dia puas hati. Bila dia tanya kita boleh respon dengan diorang dengan kadar segera. Kemudian diorang sanggup bayar lebih, sebabnya diorang boleh check barang yang diorang nak beli tu sebelum diorang bayar lah. Lepas tu bila kita boleh jawab dengan diorang tu dengan detailnya, dengan confidentnya, diorang pun nak beli dengan kita pun diorang akan rasa confident. Dan juga kita boleh provide warranty, walaupun mungkin tak lama, tapi kita boleh offer juga diorang untuk test barang tu dulu. Test ni maksudnya masa COD, bagi dia tengok barang tu, bagi dia check, kita explain detail pasal barang tu. So kalau dia rasa dia puas hati, memang dia tetap akan beli, walaupun diorang rasa barang tu agak mahal sikit. So back to step yang tadi, pasal pricing. Untuk pricing ni, margin cost yang saya pernah letak pada barang saya sebelum ni minimum RM10. Tapi ada barang yang double daripada harga modal. Contoh, saya beli smartwatch dekat Lazada ataupun Shopee dengan harga RM50, yang DZ09 yang design biasa tu. Tapi masa first keluar barang tu dekat online, dekat kawasan saya, dekat Kelantan contohnya, barang tu tak ada lagi. So memang harga market kat sini orang duk jual harga 100 lebih, tapi saya hanya jual dengan harga 100. So margin kat situ tu memang agak besar sikit. Tapi kita kena tengok keadaan market yang dalam pasaran kita sekarang. Contoh, kalau kata orang letak dah memang harga ni,
kita ada dua pilihan. Sama ada kita letak harga sama dengan dia ataupun kita letak harga murah sikit. Tapi jangan sampai harga modal kita. Kita dapat margin minimum RM10 pun dah cukup dah. Sebabnya yang penting kalau kata kita nak banyak, memanglah kata harga mahal tu kita dapat margin lebih. Tapi kalau kata mahal sangat pun, orang nak beli pun orang fikir banyak kali. Tapi kalau kata kita kecilkan margin kita, seorang nak beli pun dia orang cakap lebih ringan untuk dia membeli. Kemudian untuk marketing tool ni dekat Shopee, dekat Mudah.my. So Mudah.my ni kita boleh register akaun personal ataupun akaun pro niaga. Akaun pro niaga ni khas untuk business lah. Kalau kata akaun personal ni, so individu pun tak kisah, boleh je macam mana-mana pun. Cuma kalau akaun business, dia agak tricky tu sebabnya kita kena beli kredit dia kalau kita nak buat iklan. Tapi tak semua kategori iklan yang akan kena guna kredit ataupun yang akan kena bayar. Ada kategori-kategori yang free. Contohnya fashion, free dalam Pro Niaga. Tapi kalau kata kita jual barang komputer ke apa semua, dia ada charge dia untuk set up iklan tu. So kalau dalam Mudah.my ni, dalam akaun Pro Niaga dia memang cakap dia banyak premium service yang kita boleh bayar kalau kita nak guna. Tapi kalau kata kita tak nak guna pun tak ada masalah. Cuma ada trik-trik dia. Dan benda tu boleh belajar sendiri sebenarnya. Okey, dan macam saya sendiri pun sebelum ni, saya start dengan modal RM20 je. Saya beli barang dekat Lazada, saya markup RM10, saya jual dekat offline. So untuk satu barang kita iklan tu, tak semestinya hari tu juga orang akan beli. Tapi at least 2-3 hari lepas tu ada orang akan beli. So kita dapat dah harga modal berserta untung. So untuk first tu, kalau boleh jangan gunakan untung. Ambil untung dengan modal tu, kembangkan barang lagi. So daripada RM50 kembang jadi 100 modal. Daripada 100 kembang jadi 200. Daripada 200 kembang jadi 300, 400, 500 dan seterusnya. So bila banyak-banyak barang, so kita punya kemungkinan untuk dapat sales yang banyak dalam sehari tu lagi tinggi. So kalau macam saya dulu, saya pernah jual sampai 30 jenis barang ataupun 40 jenis barang. So paling-paling minimum pun sehari bolehlah dapat dalam RM70-80 bersih. So bagi saya RM70-80 daripada kita duduk saja tak ada buat apa, baiklah kita dapat income. Dan kerja sebenarnya tak payah sangat pun, hanya perlu respon message, hanya perlu rajin ke push laju, hanya rajin keluar ke COD. Tu je. Dan zaman sekarang ni memang orang cakap duit tengah payah, kerja pun tengah payah. So daripada tak ada kerja, baik boleh mulakan bisnes ni. Dan saya sharing ni based on pengalaman saya sendiri. Dan saya boleh buat, tak mustahil pun orang lain pun boleh buat. Dan benda ni boleh buat secara part time ataupun full time. Janji kita kena usaha, janji kita kena rajin. Usaha tu penting sebab Tuhan akan tengok usaha kita tu. Dan saya rasa tu je untuk perkongsian kali ni. Dan kalau rasa bermanfaat, sharekan kepada orang lain. Dan saya tak minta bayar pun, saya hanya minta subscribe dan share je untuk video saya ni. Semoga bermanfaat untuk lebih ramai orang. Okey, terima kasih.